Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my channel. So sekarang ni berdirinya saya di sini. Kita ada job-job sikit tentang motor ni. Motor ni baru juga masuk. Kalau kita tengok motor ni amat-amat meriah lah. Amat-amat meriah, amat-amat colourful orang cakap. Ini adalah model Vita, tapi Vita dah di-convert menjadi kepala kip. Kalau kita tengok sini dia tulis Vita S150. So yang ni dah ada fairing. So tak apalah, itu kita ketepikan kip ke Vita ke petak ke kawal bulat ke, ketepikan. So sekarang ni kita nak buka motor ni. Motor ni baru juga masuk. Ada part-part yang kita nak buat lah. Sekarang dekat motor ni dia memakai carburetor Tobaki dan intake kip lah. Intake kip ni macam yang korang tahu, dia punya hose tu kecil dan bermacam-macam lah. Tu best sebenarnya buat kip ni, sebab kip ni nampak old school dan nice. Walaupun colourful dia macam ni, dia nampak menarik kan. Tetap menarik. So motor ni masuk kat sini semata-mata kita nak menukar dia punya intake. Kita masukkan dia intake RR. Dan carburetor kita akan masuk carburetor original RR baru lah geng. So owner cakap bila pakai power jet ni dia berat. So tak best nak bawa, tak best sangat dia cakap macam tu. Kita akan buat mana yang kita mampu, mana yang apa yang ada kebolehan pada kita. So itu yang kita nampak dulu. So dekat sini pun dia ada bagi tahu, bang, saya punya motor ni banyak sangat leaking lah bang. Nanti abang checkkan sekali apa benda yang leaking kat motor ni. Kat sini kita nampak leaking tu berpunca daripada power valve. Power valve. Kan? So dekat power valve tu akan ada 4 biji O-ring dan 2 biji oil seal dekat blok. Dia punya sistem power valve lah. So benda tu kalau material dia getah, macam biasalah kita pernah ceritakan, bila sesuatu benda ni material dia getah yang berada pada enjin, yang kepanasan dia ni 60, 50, 80 darjah Celsius ni, sampai 100 lah orang cakap. Pernah ada kot sampai 100. Panas betul tu. So material getah ni akan menjadi lebih keras dan lebih rapuh. Dia boleh pecah, dia boleh kembang. So benda tu lah, apa-apa part getah yang ada pada motor ni, kalau dah lama sangat tu elok kita tukar dan kita servis lah geng. So kat sini mesti korang tertanya-tanya kan, cakap kip, kenapa enjin dia enjin super kip? Inilah yang dinamakan convert separuh jalan. Kita ceritakan convert separuh jalan sebelum kita baraikan motor ni. Okey geng, kalau saya nak ceritakan convert separuh jalan ni, ada cerita dia macam ni geng. Korang pejam mata, korang hayati apa yang saya nak sampaikan ni, apa maksud convert separuh jalan ni. Okey, kalau kita nak tahu, ini adalah body kit. Body kit yang jenis petak ni lah, lain pada body RR. So sistem wiring dia masih menggunakan wiring kit, wiring yang tidak menggunakan CDI. So kalau korang tengok dekat bahagian enjin dia ni, macam enjin dah bar lah bang, kan? Macam enjin dah bar lah. So itulah yang dinamakan convert separuh jalan. Belah clutch ni dia dah tukarkan kepada casing RR punya, dan dia dah menjalankan sistem power valve macam super kit. So ini dia nama half super kit. Blok pun dia dah pakai blok RR 1878, tapi dia dah cat color hitam lah geng. Nampak garang kan. So head dia dah pakai head double R. So kat sini kalau kita tengok, wah, macam super kit lah bang. Tapi jangan tertipu geng. Sebab apa jangan tertipu? Jom kita tengok belah kiri pula. Kalau nak tunjuk dengan orang ni, kena bagi detail. Kejap lagi orang cakap, bang tak nampak lah bang, gelap. Selamat motor ni ada double stand. Nampak tu? Okey geng. So dekat belah kiri ni baru kita tahu dia ni betul-betul dah convert super kit ataupun dia masih menggunakan sistem kit. Mungkin super kit tu yang dekat bahagian blok, cara sistem. Tapi kita boleh tahulah motor ni dia pakai CDI ataupun belum pakai CDI. So benda yang paling senang kita nak tengok dia adalah casing belah kiri ni. Sebab apa casing belah kiri? So kalau kita nak comparekan dengan yang RR punya super kit, dia dah menjalan puzzle, dia dah menjalan CDI, dia dah menjalan magnet. Bila kita tengok casing ni kita dah tahu dah. Ini masih memakai coil magnet kit. Coil magnet kit ni lain sikit. So dekat sini kita tahu enjin ni tak pakai puzzle, enjin ni tak pakai CDI. Disebabkan
Korang nampak ni? Inilah yang dinamakan enjin kipas. Nampak tak bentuk kipas? So bila kalau korang tengok belah kanan motor tu, mana tahulah satu hari nanti korang ada kesempatan duit lebih lah orang cakap korang nak beli kip. Takut kena tipu lah nanti orang cakap, bang ini saya dah convert super kip dah bang, fully super kip. Manalah tahu kan, korang pun tak tahu sangat tentang motor kip ni, nanti kena tipu. So korang tengok video ni, saya cerita kan. So bila korang nak beli motor, kalau orang tu cakap dia fully super kip, dah pakai CDI, korang tengok yang belah sini. Korang tengok yang belah sini. Kalau belah sini dia pakai casing kip ni, maknanya motor ni tak ada CDI, tak ada puzzle. Coil magnet dia yang jenis sebatang-sebatang, dia tak pakai macam coil magnet bulat tu, macam Iron Man punya tu. So kalau dia dah tukar pada fully super kip, baru dia pakai casing RR. Disebabkan bila dia pakai casing RR tu, coil magnet dia duduk pada mangkuk tu geng. Duduk pada sini. Yang sekarang ni dia duduk pada sini juga, tapi dia dua batang. Dia bukan jenis bulat lah. So magnet dia pun magnet lain. Magnet dia tak ada titik batu untuk bacaan api dekat coil plug lah. Dia tak ada titik yang untuk touch dia dekat puzzle. So kat sini kita dah nampak dah, motor ni separuh kejadian alam. Tanpa bercakap lagi, aku nak kena baraikan dulu motor ni. Apa benda yang kita nak buat? Tukar carburetor, tukar intake, servis leaking-leaking yang ada. Lepas tu kita akan pasangkan mounting. Geng, so mounting yang kita maksudkan tu adalah benda ni lah. Besi-besi ni adalah mounting enjin. Okay, disebabkan dia dah pakai blok RR, blok kip punya yang lain tau. Tapi bila dah convert pada super kip ni, so dia kena pakai mounting yang macam ni. So mounting macam ni sebenarnya ada yang original geng. Original dia pada ZSR, Cyclone. So yang ni original memang susah nak dapat. So kita custom menggunakan CNC lah. Kalau kita tengok kat sini dia punya keping tebal, lepas tu ada bush-bush macam ni. Okay, so motor ni pun ada masalah gegar juga. Bila kita rem dia gegar. Wong, sangat-sangat gegar. So mounting ni adalah jalan penyelesaian sebab motor ni dia tak pakai mounting. Antara blok dengan body dia tak ada benda yang pegang. So mengharapkan yang bawah je geng. Mengharapkan yang bawah. So yang bawah tu tak boleh nak tampung gegaran yang ada. So perlulah ada benda ni untuk kita ikat. So kalau korang tengok kat sini dia memang ngam-ngam geng. Antara body ni, dua biji ni body, yang ni blok. Bila kita letak kat sini, nampak? Okay geng, so kalau kita tengok kat sini dia tak ada tau. Motor ni datang memang macam ni, tak ada. So ini adalah jalan penyelesaian supaya motor ni tak vibrate gegar. So yang dua biji ni dekat body, sebiji ni dekat blok. So kita tengok ngam ke tak ngam. Kan ngam tu. So bila kita pasang benda ni, ikat nut apa semua, confirm motor ni tak ada gegar dah geng. Yang ni kita akan bagi free. Bila kita beli one set ni, dia akan dapat 4 biji. 2 biji ni di bahagian atas dan 2 biji ni di bahagian bawah. Cutting dia sama je. Yang tu bawah dia ada. Yang bawah tu ada kalau korang perasan, tapi yang tu material dia besi lah. So yang ni kita bagi dia alloy. So geng, tanpa membuang masa, jomlah kita membarai motor ni dengan time slap yang ada geng. Stay tune. Mantul. Geng, so sekarang ni ini adalah carburetor Tsubaki geng. Bukan tak boleh pakai, boleh pakai, tapi berat bila power jet dia dah masuk sebab motor ni lah motor standard, tak pakai CDI. Kalau kita tengok sistem dia tak ada CDI kat sini geng. Kalau yang ada CDI elok pacak kat sini CDI. So coil plug pun lain. So ni sistem lama lagi geng. Ni carburetor dia. Yang ni intake dia. Intake dia halus je. Nampak mounting tak ada, tak ikat langsung. So yang bawah ni kita akan tukar, yang atas ni kita tak baru, dan ada leaking dekat sini geng. Kalau kita tengok ada leaking, so punca daripada atas kita akan servis. So ada yang special dan kelainan sikit pada motor ni aku tengok. Cuba kita tengok ni meter ni kan, put on kunci. Okey lah, aku tekan button ni geng. Kunci dia tak detect lah geng. Kunci dia rosak lah geng. Nampak? Meter kereta geng ada kat sini. Alah weh, semat .
Ini adalah bacaan temperature dia, 30.5 Celsius, dan dia punya voltmeter ada 11.56 volt macam tu lah. Bagus juga ya pasang macam ni. Kan, dalam keadaan meter macam ni, sebab dia cakap meter temperature ni tak elok. Tak mantul katanya. So dia buat tambahan. Tak silap aku benda ni kereta punya geng. Siap ada bunyi Kalau aku off ni ada bunyi ni. Korang tak dengar tu. Mantap. So sekarang ni macam biasa, aku akan buka di bahagian sini dan intake ni lah. Jom. Okay geng, so bila kita dah buka, kita terdapat sedikit spoil. Memang spoil orang cakap. So kalau kat sini, korang nampak ada satu tak? Nampak benda ni tak? Macam tertimbul ni kan? So sebenarnya benda tu untuk markingkan rumah revolve ni. Kalau kita perasan, rumah revolve ni akan ada satu besi yang terkeluar macam ni. Satu puting. Di bahagian satu je, bahagian sini tak ada. So sebenarnya benda ni mengelakkan daripada korang pakai terbalik. Nampak puting ni? So korang jangan letak dia dekat arah sini geng. Sebab dia tak boleh masuk. Lebih kuat pun dia akan crack ke benda ni, akan tertekan dan pecah ke benda ni. Tapi selamat benda ni tak pecah disebabkan gasket dia terlampau tebal. Ni pun dah nampak revolve terbalik. So rumah revolve dia mantap lagi. Termantul, cuma pemasangan terbalik lah. So intake ni kita akan tukar yang Kawasaki RR punya. Kita dah tak pakai dah kotak-kotak kecil macam ni. Alright gang, so sekarang ni kita akan tukar intake. So kat sini ada one set orang cakap So kat sini kita ada banyak lagi stok intake ke getah-getah apa benda yang part-part kecil korang cari lah. So kat sini kita ada kotak wrist. Kotak wrist ni kita buka kejap. Kotak wrist ni memang untuk RR lah. Dia ada satu model lagi yang jenis ZSR. Kalau ZSR ni dia tak bentuk macam ni. Ada juga tulisan wrist ni, cuma dia punya bentuk tu agak lain sikit lah. Tapi tak apa, kita boleh pakai RR punya, kita boleh pakai ZSR punya. So kita akan dapat benda ni dan kita akan dapat intake. Bila kotak ni sudah besar, intake dia pun besar. Bukan besar dari segi lubang, tapi dari segi flow. So kalau kita tengok yang bahagian atas ni besar. Sebabkan kita boleh masuk nozzle, hose memang besar lah. So bawah ni macam biasa, tuti punya geng. Ni adalah intake dia, baru. Dan ada part-part lain, contoh getah. Ni memang packaging macam ni geng. Jangan tanya, sebab Kawasaki punya barang ni memang datang sekeping-sekeping macam ni. Walaupun hose, satu packaging. Lepas tu dia ada dia punya nozzle, nampak? Satu packaging, made in Thailand. Made in Thailand geng. So dalam ni ada satu benda ni je. Nozzle ni. So nozzle ni lah yang kita akan letakkan dekat kepala intake ni. Untuk dia crosskan angin tu ke tepi. Dia tak straight, dia ke tepi geng. So kita akan dapat klip-klip. Macam ni ada klip-klip kecil ni. Satu packaging macam ni. Sama juga, nombor siri ada kat sini. So kita tengok dulu barang dia. Memang Kawasaki ni banyaklah plastik dia. Nampak ni geng? Nampak betul-betul. Klip geng. Dalam satu packaging tu klip saja. Pening kadang-kadang. So klip ni kita nak pakai dua. Intake satu, kotak wrist satu dan hose satu. So jom kita selesaikan motor tu, kita cuci-cuci apa yang patut dulu, baru kita pasang. Okay, tak lupa juga sebab kita akan masukkan carburetor Kawasaki RR pada kip tu geng. So kat sini kita ada stok Kawasaki carburetor. Ni nombor siri dia, dia tulis Karburator Asis 15003 tolak 1632. So ni baru. Memang baru. Second kita kata second, baru kita kata barulah. Tapi kalau carburetor ni sebenarnya kalau jual part, dia jual part pun satu-satu. Jarum satu, minjet satu, nozzle apa benda lah. Dia punya slide satu, dia punya cap satu, getah satu, memang barang satu-satu. Tapi kita boleh beli one set. Kalau kita beli one set, dalam satu packaging tu dia akan kacukkan barang tu. Dia akan kacukkan. Contoh carburetor. Carburetor datang memang satu-satu tapi jenuh.
Bukannya semua jenis orang beli pandai nak pasang satu-satu. Tapi tak apa, ada jual yang seketul. So ni adalah seketul. Jom kita tengok carburetor dia, geng. Bau colok. Carburetor bau colok. Ni dari mana ni? Ni adalah carburetor baru dia, geng. Sangat mantul, berkilat, syakede orang cakap. So carburetor ni juga kita akan setting dan kita masukkan dekat motor kit tadi. Dah apa dah? Itu dua bahagian dulu. Lepas tu kita akan buka dan kita akan check dia punya leaking. Masalah leaking kan? Jom kita ceritakan masalah leaking tu dekat mana yang berlaku. Jom. Okey geng, so kita sekarang ni nak ceritakan masalah leaking. Untuk pengetahuan semua, ini selalu sangatlah berlaku pada motor-motor yang lama, motor-motor yang tak pernah servis dan motor-motor yang jarang sangat servis. So first kali kita kena buka di bahagian sini. Ini adalah cap getah power valve untuk bahagian blok lah. So nanti kita akan bukakan dia punya cover. Cover blok PV ni adalah yang ni lah, yang cast iron ni. So first kita akan buka dulu dia punya batang PV. Batang PV ni mungkin dah banyak kali dan ramai dah orang ceritakan dia punya batang ni terbalik. Selalu orang cakap buka arah kiri tapi dia buka arah kanan. Harap-harap yang motor ni dia tak pernah tukar lagi lah. So jom kita try buka arah kanan. Nampak saya tarik kan kat sini? Takut. Tu dia. So buka arah kanan lagi. Sebab kebanyakan selalunya orang dia tak nak tukar batang ni, dia modify. Modified nut ni jadi nut asal, tapi nut ori dia ketat arah kiri, buka arah kanan. So kita campurkan dulu. Kita bukakan gigi power valve. Gigi power valve. So ni adalah gigi dia lah. So sekarang ni kita nak buka dia punya cover dulu. Kita nak tengok dia punya power valve pada blok tu ada leaking kah, tak ada leaking. So jom layan, geng. Okey geng, so sekarang ni kita selesai buka dah. Korang nampak dekat dia punya cover pun dah nampak dah minyak-minyak. So betul lah anggapan saya, dia punya PV oil seal dia dah rosak. So kita tengok dalam ni, leaking kan dalam ni kan. So jom kita buka yang tu dan kita servis, tukar oil seal baru. Okey geng, untuk yang dekat blok ni, nampak ni, bawah ni leaking ni. Habis leaking, so kita buka Allen key ni kiri dan kanan. Lepas tu kita congkel dia keluar, kita tak buka dia punya blok. Kita congkel dari sini je. Lepas tu oil seal tu dia duduk betul-betul belakang gigi ni, geng. Belakang gigi ni ada oil seal kiri kanan dan o-ring 4 biji. Satu batang ni 2 biji o-ring dan belah sana ada 2 biji o-ring. Maknanya kat sini ada 4 biji o-ring, 2 biji oil seal. So jom kita buka ni dan kita servis, cuci, memantul, syakede, syapede. So betul lah geng. Motor ni dia dah pakai crank Kawasaki RR. Nampak tu. Dia punya crank dalam dia tu nampak padat. So dia dah pakai crank RR lah. Top speed mesti mare punya motor ni. Kalau crank kip lain sikit lah. Crank kip dia macam crank RZ. Kalau crank RR ni dia ada batu dia tu, geng. Kat sini pun kita boleh nampak mantap, padat, pak abu. Okey geng, so sekarang ni PV block ni kita dah cabut. Betul anggapan kita tu. Kalau korang perasan dekat sini bawah ni memang leaking. Nampak hitam-hitam tangan. So nampak ni. Oil seal dia dah keras, o-ring duduk kat sini. Yang ni satu o-ring, yang ni 2 o-ring, yang oil seal kat atas ni. Betul-betul dekat dia punya cover ni ada 1 biji o-ring. 1 biji oil seal kat situ. So kita akan servis, cuci, syapede, bagi bersih dan kita akan letak oil seal barulah. Lepas tu kita pasang balik macam biasa. Kita ikut dia punya marking. PV marking ni mungkin korang dah tahu dah kot. Saya dah pernah sharekan tentang marking PV ni. So kejap lagi kita akan pasang. Sekarang ni kita cuci dulu. Siapa yang cuci? Orang rumah aku yang cuci. Okey geng, so sekarang ni power valve pun aku dah servis, dah cuci. Rumah aku cuci ni, tak boleh tunjuk tak boleh tunjuk So sekarang ni tinggal proses pemasangan saja. So lain-lain part aku dah cuci, tinggal kita nak pasang je lah ni.
So kita ada menerima tetamu. Pukul 3 geng. Kam. Kam. Oi, Awak buat apa ni? saya buat motor. Buat motor. Apa masalah motor awak ni? Skru blok patah. Skru blok patah. Macam mana boleh patah? Jo ikat. Jo ikat. Oh. So sekarang ni Akam nak tukar. Ambil Kam? Mana? Ni tiang. Ni tiang geng. Tiang dia pun satu-satu ya. Ni tiang blok. Tiang blok akan patah katanya. Belah ni patah. Belah mana patah? Belah sana? Oh bukan belah sini. Nampak ni. Mana Tam? Mana Tam pula? Tam ke Akam? Tam. Ha? Ha? Tam. Sebaru. Sebaru. Ni patah. Oh, tunjuk sikit. Oh, patah. So kena buka blok, keluar air coolant. Patahnya hatiku. Aweh. Okey geng, so yang tu kita biar Akam buat lah. So aku nak kena siapkan motor ni sebab customer nak pakai. Kan, nak pakai. Semua hantar motor, semua orang nak pakai. Mana ada orang hantar motor yang nak sidai? Mana ada hantar motor nak sidai? Ini macam pun boleh kah? Jom. Layan time slap, kita pasang tu. Mantul. Okay geng, so sekarang ni dah settle. So kita dah naikkan tank dulu. Sebab aku tengok tank dia ni macam ada air tau. So aku pakai minyak yang biasa, on minyak. Kalau aku pakai reserve, sebab tadi aku dah try dalam bekas, memang ada keluar air. Karat air tu ada keluar, so aku pakai yang on, aku tak pakai reserve. Disebabkan aku nak hidupkan motor dulu, kotak angin pun tak pasang lagi. Intake dah tukar, carburetor dah masuk RR, PV dah servis, mounting dah pasang. So, inilah bunyi dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ting. Belum. Oh, tak on kunci lagi. Lupa. Maafkan saya. Okay geng, so ini adalah bunyi dia. Vibrate dah tak ada lah. Ni aku tak setting lagi angin dia. Kita tengok PV on ke tak. Bergerak-gerak motornya. So sekarang ni aku nak prepare yang lain. Aku nak naik dulu dia punya kotak angin. Lepas tu aku nak tune sikit lah. Dalam masa yang sama tu aku nak buang air yang dekat dalam tank dia ni. Memang ada air ni. Masalah ni kalau tank yang jenis lama-lama macam ni, tutup ni tak boleh pakai kadang-kadang. Bila hujan bertakung masuk dalam, karat air dekat bawah. Bila kita buka reserve, air masuk carburetor. Sebab kalau aku tengok dia punya carburetor yang lama ni bagus lah. Sebabkan dia bawah ni dia kaca. Bukanlah kaca, apa nama dia? Akrilik. Transparent. So, kau tengok ni. Okay, so kalau kat sini kita nampak lah carburetor ni. Nampak? Ada air. Tu nampak. Air karat bawah-bawah ni. Nampak dekat karburator ni kan. So sebelum aku pasang carburetor yang baru tadi, aku malas nak cuci kali kedua. Tu minyak pilot aku dah setting lah tadi. Aku tengok benda ni lah, kenapa ada air agak muskil lah kan. So aku pun ambil hose lain, aku tukar pergi ke bekas, aku buka reserve,
betul ada air campur karat. Aku buka yang on, okey normal. Maknanya minyak yang on tu yang atas, reserve tu yang bawah. Bila yang atas okey, tak ada masalah. Cuma bila yang bawah tu ujung-ujung ni ada air. So aku kena cuci lah. Sekarang ni aku nak buka balik tank ni, pasang kotak angin dan aku nak buang air yang ada dalam tank ni. Supaya aku malas nak buat kerja kali kedua, buka carburetor, cuci carburetor, disebabkan air tadi tu masuk dalam carburetor. So motor pun dah boleh on, dah mantul dia ada situ, PV on tanpa bunyi bocor. Sebab masa motor ni datang, aku rem depan owner, memang ada kebocoran dekat PV tu lah. Dengar lah bunyi dia macam tak. Isi tu dah kembang lah. Dia memang ada vibrate atas bawah. So mana korang punya motor yang PV, yang mempunyai PV korang tu bergerak atas bawah. Contoh ada kat sini. Bolok pula dah. Ada blok akam ni. Nampak ni, dia tak bergerak. Dia bergerak tapi dia fit. Kalau yang kata ada bunyi kat situ, korang tukar oil seal ni dulu supaya dia tak bocor. Habis leaking bawah ni. So itu saja untuk motor ni. Sekarang ni aku nak pasang balik dia punya kotak angin. Lepas tu aku nak teruskan ni. Nak tak nak kena siapkan juga motor ni, kan? Lepas tu aku nak try running. Aku ingat nak pergi masuk highway kejap lah. Aku nak pergi Kesas. Kesas. Test dulu, tengok mantul ke, tak ada mantul ke, kan? Tapi carburetor nice, carburetor baru. So kotak angin ni, kotak angin lama lah. Ini kotak angin keep. So kita masuk kat sini, intake tu kita adjust kan. Memang plug and play Bila kita pakai intake RR, carburetor RR, kotak angin ni, dia punya hidung kat sini ni, yang bulat ni, memang ngam. So tak payah nak adjust apa dah. Plug and play saja. Dia memang masuk fit cun yobi tu lagi. So yang belakang ikat, yang ni ikat dan kita teruskan. Kejap. Aku ikat dulu, lepas tu aku cuci tank, kita bawa jalan. Geng, so aku lupa lah. Motor ni aku dah running tadi. So dalam keadaan yang mantul, sharp pedek, okey, tuti semua aku dah setting, angin semua dah setting. So ada masalah yang kita hadapi, iaitu di bahagian clutch. Clutch dia bila kita tarik clutch, tekan gear, motor dia macam ke depan tau. So motor dia ada masalah, tekan gear, motor dia ke depan, dan motor dia ada masalah, susah sangat nak change gear. Nak change gear tu memang susah. Kalau nak change gear, kena sebelum berhenti baru dia neutral. Kalau dah berhenti motor tu, memang susah lah. Sampai ke sudah, dia takkan boleh free gear, melainkan korang matikan enjin. So sekarang ni aku nak spot check. Macam biasalah, kita pomen ni kena banyak spot check. So aku kena buka dulu bahagian belah clutch. Aku nak tengok apa benda yang makan. Sama ada dia punya yang kawal dia punya bong gear ke, dia punya clutch plate ke, dia punya iron plate ke, dia punya susunan clutch plate ke. So sekarang ni aku kena keluarkan minyak hitam dulu. Lepas tu aku buka di belah clutch. Barulah kita tahu mana punco tu. Tang mana punco tu. So aku buka dulu. Halang-halang servis minyak hitam aku tukar baru lah. Owner ada bagi tahu tapi aku lupa. Yelah, maklumlah banyak kerja kadang lupa kan. Tak semuanya benda aku ingat kadang-kadang. Bila aku dah bawa, aku dah buat satu benda, padahal aku dah pasang bajak dah tadi tu. Bajak aku dah pasang dah. So lah aku buka balik. Bawa tadi dekat highway, dia punya motor. Dia punya bunyi macam tu. Minyak pun dah kotor ni. Sekarang ni aku buka di bahagian clutch. Lepas aku cuci lah apa benda yang patut, kan? Lepas aku tengok apa benda yang tak kena. Bukan aku seorang saja yang menengok, korang yang dekat situ pun sedang menengok. Jangan lupa subscribe dulu. Subscribe dulu, Mike. Mike, lu jangan lupa subscribe, Mike. Lepaskan gua 50k ke 100 ke, dalam angan-angan lah. Tapi jangan risau, insyaAllah satu hari nanti akan sampai. Cuma cepat dan lambat je. Sebab kita pun dalam dunia ni baru-baru lagi. Kita ibarat adik-adik lah di dalam media sosial
YT ni, YouTube ni. So nak buat macam mana kan? Kita santai, relax, santai di posisi. Apa-apa pun subscribe dulu. Janganlah belagak sangat. Oh, tak nak subscribe, tengok je lah. Janganlah macam tu. Tak best lah. Tak syok lah. Nak buat apa? Kan? Aduh. Terlepas pula dah. Ini kena potong ni. Kalau tak nanti orang tengok, terkena. Sorry bang. Aku buka dulu lah. Air coolant pun nak tukar. Air coolant pun nak servis ni. Alang motor dah masuk bengkel. Kita tengok dulu apa yang tak kena. Kan? Apa yang tak kena? Kenapa masalah tu berlaku? Tarik clutch, tekan gear, motor ke depan. Motor berjalan sendiri. Lepas tu kalau kita tahan guna kaki, mati pula motor tu. Tak apa. Kita cek tu. Buka clutch. Keluarkan air coolant. Bantu-bantu. Okey geng, so sekarang ni aku dah buka di bahagian clutch. Untuk kat sini aku tengok okey sikit lah, dia ada makan-makan sikit. So macam clutch plate dia ni baik lagi. Cuma iron plate dia ni jenis motor sadai lah. Sebab dia meninggalkan kesan-kesan petak tu kalau perasan. Maknanya dia pernah kena clutch plate sangkut. Clutch plate tu lekat. Tapi ni dah tukar baru. So aku rasa owner lama ni dia jual, dia tukar clutch plate ni lah. Memang dah mantul lah, boleh pakai. Masalah dekat sini. Kalau korang tengok, nampak tak gigi-gigi ni? Ni, rumah mangkuk clutch ni. Kalau tengok memang bertobek geng. Daripada sini korang boleh tengok. Ni, bertangga ni. So, ini adalah satu punca masalah yang aku ceritakan tadi. Tarik clutch, masuk gear, motor berjalan sendiri. Disebabkan dia tak ada free play kat sini. Dia dah bertangga, dia lock kat situ je. Nampak Ni kalau aku tarik guna besi berbunyi ni geng. Macam ni kan. Dengar benda ni lah. Pun korang boleh dengar bunyi bertangga dia tu. Ni. Ni paling dalam. Seumur hidup aku yang repair motor first time lah ni. Depan mata aku ni nampak ni paling teruk bagi aku. Ada juga yang teruk, tapi yang ni paling teruk. Memang bergigi ni geng. So ini adalah punca dia yang cerita aku tadi tu lah. Susah nak free gear kan. Dia banyak punca tak boleh free gear ni, banyak. So macam mana kita nak tahu? Kita kena buka sebenarnya. Kadang-kadang punca daripada benda ni, punca daripada ketam ni yang gerak-gerak ni, punca daripada sini, punca daripada sini dan macam-macam lah. So yang ni paling kita nampak ni lah. Bertangga geng. Kau cun-cun orang cakap lah. So ni aku cuci dulu, aku tunggu owner chat aku. Okay geng, so aku rasa sampai sini saja video aku kali ni. Aku terpaksa sambung di next hari nanti disebabkan yelah sekarang jam menunjukkan pukul 5.30 pagi. Set-set kelawar buat kerja lah orang cakap kan. Set-set kelawar, sejuk, damai, alam semesta, angin sepoi-sepoi. Di pagi hari memang syok buat kerja, tak ada gangguan asasir kan. So kat sini aku kena cuci dulu. Aku cuci dulu, santai-santai dulu. Cuma aku cerita je lah. Aku tak dapat nak tunjuk. Sebab aku punya video sampai sini saja. Aku kena chat dulu customer ni, bagi tahu keputusan apa seterusnya. Sama ada, ni sepatutnya kena tukar lah. Kalau dia nak mengelakkan benda yang sering berlaku dekat hidup dia tu, kena tukar lah. Kena dengar cakap aku lah. Sesekali kena dengar juga cakap aku. So benda ni kena tukar. So aku cuci dulu. Bagi owner tu mesej aku dulu, tengok macam mana. Kalau dia cakap tukar, baru aku tukar. Apa-apa pun aku cuci dulu lah. Minyak hitam pun dah bergerak ni, tak tahu bila last tukar minyak hitam. Minyak hitam ni pun masam, busuk. Nanti kita akan letak minyak hitam yang terpaling mantul. Brand daripada kita orang ni, MS Loop ni. Kan? Minyak tu wangi, berguna dan sangat okey lah kan. Untuk 2 stroke boleh, untuk 4 stroke boleh. So minyak hitam ni main peranan. Korang pakai yang ada synthetic, fully synthetic, semi synthetic. Aku malas cerita ni, panjang lagi. So aku rasa sampai sini aja. Aku nak cuci. And jumpa kita di next video. Jangan lupa lagi subscribe, like, komen, share. Korang share dekat WhatsApp ke, kat Facebook ke, dekat mana-mana lah. Korang nak screenshot cerita ke, letak dekat TikTok pun aku okey je lah.
Tak ada masalah lah. Yang penting korang support aku, geng. Tanpa korang, siapalah aku. Gitu kata fighter. Okay, geng. Jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, mantul. Selamat renung kepala. Haji engkau.